Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hari ini saya akan menerangkan mengenai penapis udara ataupun air filter, juga dikenali sebagai air cleaner. Dalam sebuah kenderaan, penapis udara adalah penting bagi menapis ataupun menapis bendasing habuk-habuk daripada luar, daripada udara luar, daripada memasuki ruang pembakaran ataupun combustion chamber. Jadi penapis udara berfungsi untuk menapis segala habuk-habuk, kotoran, bendasing daripada luar supaya udara menjadi lebih bersih, masuk ke dalam ruang pembakaran dan menjadikan pembakaran lebih lengkap, lebih sempurna dan memberi kuasa kepada enjin. Seperti mana yang telah dituliskan di dalam buku-buku automotif, ada pelbagai jenis penapis udara. Dalam topik ini ada 4 jenis penapis udara yang saya akan terangkan. Penapis udara nanti slide akan datang, pelajar-pelajar akan tengok jenis-jenis penapis udara, 4 jenis penapis udara berkenaan. Okey, next kita ke komposisi udara. Sebelum kita pergi kepada jenis-jenis penapis udara yang ada, iaitu 4 jenis, kita tengok dulu di dalam udara yang kita hirup sekarang ni, udara ada beberapa jenis gas, iaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, gas nadir seperti helium, argon, neon, xenon dan krypton. Okey. Dalam udara terdapat 78%, 78% nitrogen, 21% oksigen, 0.03% karbon dioksida dan gas nadir 0.97% seperti helium, argon, neon, xenon dan krypton. Okey. Jadi komponen-komponen lain yang seperti mikroorganisma, wap air dan habuk yang mempunyai kuantiti yang sedikit dan sering berubah-ubah itu termasuk di dalam gas nadir 0.97%. Jadi pelajar-pelajar perlu memahami dan mengetahui berkenaan dengan komposisi udara. Baik, kita tengok pada slide seterusnya, komposisi udara. Kita tengok pada carta pie. Carta pie, komposisi udara, nitrogen yang paling besar sekali, persen 78%, oksigen meliputi 21%, gas nadir plus bahan lain seperti mikroorganisma, habuk-habuk apa semua, 0.97%, dan karbon dioksida 0.03%. Jadi terdapat jadual. Saya sertakan jadual di bawah, komponen dan peratusan. Okey, pelajar-pelajar boleh lihat dan ambil note pada komposisi udara berkenaan. Okey, dalam komposisi udara dikelaskan sebagai campuran kerana komponen-komponennya boleh dipisahkan dengan menggunakan kaedah fizikal. B, setiap komponen mengekalkan ciri-ciri tersendiri. C, tiada perubahan tenaga apabila komponen-komponen dicampurkan. Okey, jadi di sini contohnya kita tengok pada hospital. Di hospital ada menyediakan tabung gas oksigen untuk pesakit-pesakit, dan bomba juga ada tabung oksigennya untuk menghadapi kebakaran, tempat-tempat yang berasap,
Jadi komponen-komponen ini boleh dipisahkan lah. Seperti gas nitrogen dalam industri-industri aircon, gas nitrogen digunakan untuk membersihkan piping-piping. Jadi benda ni boleh dipisahkan lah. Komponen-komponen ni dipisahkan menggunakan kaedah ataupun peralatan yang sesuai. Baik. Okey, kita tengok pada komposisi ataupun fungsi penapis udara ya. Penapis udara adalah merupakan alat ataupun peralatan yang dipasang pada bahagian atas muncung karburator ataupun throttle body bagi EFI. Ia bertujuan untuk menapis udara masuk ke dalam enjin supaya benar-benar bersih daripada sebarang kekotoran. Jika sekiranya enjin tidak dilengkapi dengan penapis udara, maka segala kekotoran dari luar akan masuk ke ruang pembakaran melalui karburator ataupun throttle body. Udara yang kotor akan menyebabkan jangka hayat enjin ataupun komponen-komponen akan menjadi pendek. Jadi mudah rosak. Dan penggunaan petrol menjadi tinggi. Jika kita mesti menghindari kotoran daripada masuki bahagian ruang pembakaran dengan menjaga ataupun selalu menjaga servis dan menukar apabila sampai masa dia. Jadi penapis udara ni ada jangka hayatnya. Kebiasaannya kalau servis 10,000 km perlu dicuci dengan angin, tembak angin, udara akan dia akan mengeluarkan sisa-sisa ataupun habuk-habuk keluar dan boleh dipakai balik. Dan biasanya pada 40,000 km penapis udara akan ataupun perlu ditukar bergantung kepada jenis pengeluar kenderaan. Mungkin pada Proton, Iswara, Proton, Wira, Proton Wajah dan lain-lain, kebiasaannya akan ditukar pada 40,000 km. Jadi macam Honda, Mercedes, BMW dan lain-lain mungkin jangka hayatnya lebih panjang sedikit. Kemungkinan disebabkan dia punya material penapis tu berbeza-beza. Baik. Okey, kita tengok pada seterusnya tujuan penapis udara. Okey, pelajar-pelajar mesti mengetahui tujuan penapis udara adalah untuk membersihkan udara sebelum masuk ke dalam ruang pembakaran melalui karburator ataupun throttle body. Kedua, memberikan percampuran udara dan bahan api pada nisbah yang betul kepada sistem pembakaran. Yang ketiga, oksigen yang mencukupi masuk ke ruang pembakaran dapat menjimatkan penggunaan bahan api. Dan yang ketiga, mengambil hawa panas daripada exhaust manifold untuk tujuan pemeluapan bahan api sebelum masuk ke dalam silinder. Dengan ini, pembakaran akan lebih lengkap. Okey, yang dimasukkan dengan mengambil hawa panas dari exhaust manifold adalah kenderaan jenis karburator seperti Proton Wira, Pro 2 Kancil dan kereta-kereta yang menggunakan karburator. Biasanya dia akan ada satu piping hose daripada exhaust manifold ke intake ke ruang penapis, ke ruang penapisan udara, supaya udara yang panas untuk waktu pagi mudah dihidupkan enjin dan petrol mudah terbakar, dibantu oleh pemeluapan udara panas daripada exhaust manifold. Okey, di sini mungkin pelajar tak berapa faham ataupun semasa amali nanti saya akan tunjukkanlah. Okey, contohnya ataupun pada kenderaan baru kita nampak dia punya perbezaan sistem EFI dengan sistem karburator. Baik.
Okey, jenis-jenis penapis udara. Pada awal slide tadi saya ceritakan ada 4 jenis. Kebiasaannya, kenderaan di seluruh dunia menggunakan 4 jenis penapis udara, iaitu pertama jenis basahan minyak ataupun oil wet, yang kedua jenis EMPAR, centrifugal pre-cleaner, dan ketiga jenis elemen lipatan kertas, paper plate element, dan yang keempat mandi minyak ataupun oil bath. Jadi empat-empat jenis ni digunakan pada kenderaan yang berbeza-beza. Contohnya pada enjin diesel kebiasaannya dia akan gunakan jenis oil wet ataupun basah minyak, dan mandi minyak ataupun oil bath. Okay. Dan biasanya kalau jenis mesin yang besar yang menggunakan enjin, dia akan gunakan jenis EMPAR ataupun centrifugal pre-cleaner. Baik, biasanya kalau yang elemen lipatan kertas ni digunakan pada kenderaan biasalah. Pada yang zaman sekarang, kenderaan-kenderaan yang baru seperti Honda, Toyota, Nissan, Proton, Pro2 dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi pada jenis yang pertama. Okey, jenis pertama adalah jenis basahan minyak ataupun oil wet. Penapis jenis ini mestilah dicuci mengikut jangka waktu yang telah ditetapkan. Biasanya pada setiap 10,000 km perjalanan perlu dicuci supaya habuk-habuk ataupun benda asing dibuang daripada penapis. Dan cara mencuci bagi jenis ini adalah dengan mencuci gelung wayarnya dengan menggunakan petrol ataupun kemikal yang sesuai. Selepas itu hendaklah dikeringkan dengan menjemur. Jemur di bawah sinar matahari supaya dia kering, dan setelah kering lumur semula dengan minyak. Jadi kita lumur balik filter tadi dengan minyak enjin lah. Dan sebelum dipasang sebelum dipasangkan tu, agar minyak yang berlebihan menitis terlebih dahulu, ataupun selepas kita lumur tu minyak tu biar dia menitis dulu ataupun biar dia turun ke bawah dulu, baru boleh dipasang pada sistem air cleaner ataupun penapis udara. Okey, jangka hayat penapis jenis ini agak panjang kerana dia boleh dibasuh ataupun dikatakan washable lah. Jadi dia boleh dibasuh dan kemungkinan kerosakannya kita kena cek pada dia punya gelung-gelung wayar, belitan wayar dia tu pada penapis. Kalau mungkin dah berkarat ataupun putus ataupun rosak, baru kita tukarkan air cleaner tadi dengan yang baru. Maknanya kalau benda tu masih lagi baik, elok, semasa 10,000 km kita cek, 10,000 perjalanan, lepas tu 10,000 lagi cek, masih boleh dipakai. Jadi maknanya kena ada pemerhatian itu. Perhatian dan pemerhatian pada part ataupun alatan tersebut. Baik. Okey, seterusnya jenis basahan minyak tadi ataupun jenis yang basahan minyak ini, okey, kita boleh tengok, okey, pelajar-pelajar boleh tengok pada slide ni, dia ada elemen-elemen macam wire ataupun dawai pada balutan. Yang bawah ni pun sama. Dia berbentuk gelung, dan pada elemen wire yang bawah ni, elemen-elemen ni yang ni lah pada ni kena gulung lumur minyak pada bahagian ni supaya habuk-habuk yang bersama-sama dengan udara melekat pada dinding yang berminyak. Penapis ini dapat memberikan satu pelapisan yang baik, di mana kadar habuk yang masuk adalah berkurangan.
Bahan-bahan yang digunakan pada sistem ini biasanya um, gelung wire yang diselang-selikan ataupun dipanggil wire mesh. Wire mesh tadilah yang kita akan bersihkannya ataupun basuh kalau setelah dia diliputi oleh habuk. Gelung wire mesh yang diselaputi dengan minyak. Segala kotoran yang masuk akan melekat pada sapuan minyak, selaput minyak lah, pada wire mesh tadi. Jadi mungkin pelajar jarang melihat jenis ni. Biasanya kenderaan jenis heavy duty ataupun kenderaan perdagangan ataupun diesel, lori, bas, jentera-jentera berat menggunakan jenis ni. Baik. Ya, okey. Jadi basahan minyak tadi, okey, sambung lagi. Kita tengok pada slide ni bentuk lah, lebih kurang bentuk dia. Okey, bentuk basahan minyak punya bentuk dia punya housing, housing luarannya. Dia ada housing, dia ada penutup. Di dalam ni lah terkandung gelung tadi, gelung wire pada slide yang sebelum tadi. Okey. Jadi kenderaan-kenderaan lama yang menggunakan karburator juga ada juga menggunakan jenis oil wet, kenderaan lama seperti tahun lebih kurang tahun 70-an, dalam tahun 70-an. Sebab yang sekarang kenderaan sekarang semua mengguna yang jenis lipatan kertas. Jadi yang biasa menggunakan oil wet ni kenderaan-kenderaan perdagangan, kenderaan diesel dan kenderaan-kenderaan petrol yang jenis model lama lah. Jadi pelajar-pelajar boleh tengoklah boleh Google dalam internet untuk lebih mengetahui lebih lanjut lagi. Dan setelah dapat kita belajar amali nanti, baru kita boleh tengok dan pegang dan tengok benda yang sebenar di bengkel masing-masing lah. Sebab teori kita hanya boleh tengok dalam gambar dan kita buat gambaran. Kemungkinan pelajar-pelajar pernah tengok, ada yang pernah tengok, pernah terlihat, ataupun ada yang macam tak berapa pernah lihat jenis-jenis macam ni. Sebab kalau yang jenis biasa, yang jenis kertas tu, mungkin anda ataupun pelajar pernah lihat. Baik. Okey, kita tengok pada elemen yang kedua. Jenis yang kedua iaitu yang saya ceritakan tadi, saya ada masuk sedikit tadi, elemen lipatan kertas yang biasa digunakan pada kenderaan ringan. Penapis jenis ini menggunakan kertas sebagai alat penapisnya, kertas khas dia ada kertas khas. Kertas ini dikenali sebagai resin impregnated paper element. Okey. Baik. Maaf. Binaan pada kertas ini dibuat berlipat-lipat. Dia berlipat-lipat dan padanya juga terdapat liang-liang yang halus. Lipatan kertas ni ada liang yang halus. Dengan melipat-lipat kertas ni, ia dapat menggandakan gandakan tapisan. Maknanya apabila permukaan kertas tu dilipat-lipat, dia akan jadi luas dan dapat mengelakkan dapat mengekalkan penapis ini daripada mudah tersumbat. Jadi mengelakkan tersumbat, dia menjadikan dia tu banyak ruang-ruang ataupun tapisan-tapisannya. Dan kebiasaannya penapis ini ditukar pada setiap 40,000 km bergantung pada jenis kenderaan bergantung pada pengeluar kenderaan. Okey. Pengeluar kenderaan mungkin Mercedes atau BMW ataupun Audi, dia lebih jangka hayatnya lebih panjang berbanding dengan kereta-kereta Jepun. Okey, seperti Honda, Nissan, kereta-kereta Malaysia, Proton. Sebab kualiti lah, bergantung pada kualiti kertas ataupun jenis lipatan yang dihasilkan oleh kilang ataupun pengeluar tu. Okey, harap pelajar boleh faham lah. Okey, biasanya 10,000 km kita servis tukar minyak enjin.
dan cek yang lain-lain lah, seperti cek minyak brake, cek minyak power steering dan lain-lain. Jadi kita hanya mencuci pada 10,000 km, hanya tembakkan dengan angin, blowkan dengan angin pada air cleaner tadi, jenis lipatan kertas, supaya habuk-habuk benda asing terpisah daripada lipatan dan boleh dipakai kembali. Tiap-tiap 40,000 km baru ditukar, ya, mengikut bergantung pada pengeluar, recommended daripada pengeluar kenderaan lah. Baik, pada slide ni saya tunjukkan untuk pelajar-pelajar nampak, okey, supaya pelajar nampak jenis lipatan kertas. Okey, kita nampak dia punya lipatan dia tu, lipatannya menjadikan dia adalah lebih luas. Kalau kita buka lipatan ni, dia jadi luas, panjang, supaya pernafasan ataupun udara yang boleh melaluinya adalah banyak udara boleh melaluinya, okay, semaksima yang mungkin. Okay. Banyak jenis lipatan kertas. Ada yang warna tu tak kisahlah. Ada warna putih, ada warna kebiruan, ada warna kelabu, ada warna macam-macam lah warna. Jenis bergantung pada pengeluar ataupun jenis kenderaan yang menggunakannya. Okay. Jadi kalau sini dah nampak sikit. Yang slide akan datang saya akan tunjukkan lagi yang bentuk-bentuk yang lain, seperti bentuk yang persegi, bentuk yang biasa digunakan lah di dalam kenderaan-kenderaan penumpang biasa ataupun kenderaan yang digunakan harian lah. Baik. Okey, dalam elemen lipatan kertas juga, okey, saya tunjukkan untuk kenderaan era 70-an, mungkin ada lagi kenderaan-kenderaan yang era 70-an seperti Datsun, ataupun Datsun Nissan, ataupun Toyota KE, LE. Di jalan raya mungkin ada lagi yang menggunakannya. Jadi saya letakkan bentuknya, bentuk-bentuk yang tahun era 70-an lah, kereta 70-an. Okey, yang coklat ni, tengah-tengah ni adalah air cleaner dia. Yang luar ni, di luar ni adalah housingnya, dan ini adalah piping daripada exhaust manifold yang saya ceritakan pada awal slide tadi. Untuk mendapatkan udara panas di waktu pagi. Jadi udara akan masuk melalui ruang ni ke penapis, bersama dengan udara panas, memudahkan lagi karburator untuk hidupkan enjin ataupun bahan api yang sejuk menjadi cepat panas dan mudah terbakar apabila diberi spark ataupun dicucuk oleh spark plug. Jadi dia ada housing, penutup, dan ini adalah cara untuk buka dia. Mana buka penutup atas. Penutup atas ni macam yalah, macam bentuk macam kuali atau pinggan ni. Dia ada bowl. Lepas dibuka penutup atas, baru kita boleh ambilkan air cleaner ni dan cuci, ataupun kalau dah rosak kita perlu tukar ganti mengikut recommended daripada pengeluar kenderaan. Baik, tapi jarang kalau pelajar mungkin jarang melihat jenis yang air cleaner ataupun air filter ataupun air cleaner ataupun penapis udara yang jenis yang kereta-kereta era 70-an. Ini untuk pengetahuan pelajar-pelajar lah. Mungkin ada juga kereta macam ni, mungkin tak banyak. Okey, jadi saya masukkan juga supaya pelajar-pelajar tahu. Tak adalah pelajar-pelajar terkejut tengok ini apa benda kan, penapis ke apa ke, jenis kereta macam mana. Jadi boleh juga Google dalam internet. Tak ada masalah, sekarang ni dunia di hujung jari. Ya, baik. Okey, slide seterusnya adalah penapis udara yang biasa digunakan. Saya letakkan dalam slide ni penapis udara yang biasa digunakan pada kenderaan penumpang, kenderaan biasa lah, kenderaan harian macam
kereta sedan, SUV, kereta MPV, hatchback, wagon, macam-macam lah. Maksud jenis kenderaan yang era 2000, tahun 2000 ke atas biasanya. Era tahun 2000 ke atas, dia menggunakan air cleaner yang berbentuk persegi. Okey, ni yang ditandakan line merah ni, ini adalah persegi ni. Dia diletakkan ataupun terletak di tengah-tengah antara housing air cleaner sebelum memasuki ke ruang pembakaran ataupun ruang combustion chamber. Jadi sebelum masuki combustion chamber, dia akan melalui tapisan. Dia melalui tapisan. Biasanya akan lalu daripada sini, udara daripada luar akan lalu daripada unit macam ducting dia ataupun corong, akan masuk kepada dalam ruang tapisan housing dan dia akan melalui atau merentasi udara-udara yang berhabuk ataupun ada bernasing, akan melekat pada air cleaner sebelum memasuki ruang pembakaran ataupun enjin. Jadi kalau kereta EFI, dia ada map sensor dan macam-macam lagi lah untuk dibaca, ECU membaca kelajuan udara, kapasiti udara yang masuk untuk dibaca dan diselaraskan dengan pancitan bahan api. Sama ada sikit atau banyak, sama ada dalam keadaan pecutan, dalam keadaan pepura ataupun keadaan idling. Jadi ECU akan baca keadaan udara yang masuk, kelajuan udara yang masuk dan kapasiti udara yang masuk ke dalam ruang penapisan. Jadi pelajar-pelajar dalam tajuk-tajuk lain macam sistem bahan api ataupun fuel system ataupun electronic fuel injection system akan belajar benda-benda yang macam ni lah. Okey. Ya, seterusnya elemen. Okey, elemen lipatan kertas lagi, masih ada elemen lipatan kertas. Saya tunjukkan di sini adalah baru ya, yang baru. Biasanya kalau ada yang biru, ada yang putih biasa dan yang telah digunakan ataupun yang kotor. Okey, kita tengok nampak pada slide ni. Yang kotor dia ada nampak kehitaman pada lipatan kertas tadi, lipatan kertas, habuk-habuk, debu-debu, berdasing-berdasing akan melekat pada sistem ni, melekat pada lipatan kertas dan menyebabkan blow ataupun laluan udara ke sistem pembakaran tersangkut. Okey, apabila tersangkut laluan pembakaran, jadi oksigen yang sampai untuk menghasilkan pembakaran tidak mencukupi, tidak normal, tidak cukup oksigen. Jadi akan terjadinya penggunaan lebih bahan api. Jadi petrol akan menjadi meningkat penggunaan petrol. Tiada kuasa, maknanya power drop. Jadi memang penting elemen pelapisan udara ni ataupun air cleaner ataupun air filter ni memang penting. Memang kalau kita tengok, dia adalah sejenis kertas biasa. Kertas kalau kita tengok pada fungsinya untuk menapis berdasing, tetapi apabila berdasing yang ditapis melekat dan kita tak menukar tepat pada masa, menukar atau mencuci tepat pada masanya, menyebabkan kuasa ataupun kenderaan kehilangan kuasa. Apabila kenderaan kehilangan kuasa, pembakaran tak lengkap, jadi kuasa enjin akan drop ataupun menurun. Di situ kita akan lihat banyak bahan api digunakan, lebih mana bahan api yang tidak terbakar sepenuhnya kerana oksigen yang daripada luar, oksigen ditapis tidak cukup kerana tersumbat pada
block ataupun block pada air cleaner ataupun air filter. Ya. Jadi hati-hatilah. Kalau pelajar-pelajar nanti dia jadi foreman ataupun space advisor, perlu cek benda ni dan maklum kepada pelanggan, beritahu pelanggan, cerita kepada dia apa efek kalau tak tukar, kan. Jadi pelanggan mungkin akan terima kita punya kita punya knowledge kita tu, dan dia akan tukar. Jadi kenderaan akan terus dalam keadaan baik, maknanya kenderaan dalam keadaan stabil, low fuel consumption. Kalau tak tukar nanti jadi high fuel consumption. High fuel consumption maknanya penggunaan bahan api yang tinggi, dan hilang kuasa pada enjin. Baik. Okey, slide seterusnya. Okey, saya akan ceritakan ataupun akan tunjukkan pada pelajar-pelajar penapis udara yang biasa digunakan. Okey, jenis-jenis tadi kita tengok ada yang jenis ada warna putih tadi, kan, yang putih. Sekarang ada yang color kuning kekuningan, ada yang berbentuk bulat, dan ada juga yang berbentuk bulat, bentuk yang silinder, bentuk persegi, petak, kan. Jadi bergantung kepada jenis kenderaan, bergantung pada jenis kenderaan. Honda, Nissan, Mercedes, BMW, Audi, Proton, Pro 2, semua berbeza-beza bentuknya, bergantung kepada jenis pengeluar kenderaan. Jadi biasanya kalau yang di bawah ni saya masukkan jenis yang aftermarket lah, ataupun jenis yang universal yang biasa digunakan pada kenderaan, kerana ada customer yang suka guna yang jenis contoh KNN, yang performance ataupun untuk performance dia lebih lebih kuasa sikit pada enjin, dan dia adalah jenis washable. Ini adalah jenis washable. Saya nak tunjuk perbezaan bentuk dia, dan perbezaan dia punya lipatan dia di sini. Okey, ini washable KNN. Jadi jenis ni biasanya dia tapisan dia tu kalau dibuat perbandingan, dia adalah lebih halus, dan dia ketahanan jangka hayat dia lebih panjang. Okey. Elemen penapisan dia lebih baik, dan sebab material dia yang digunakan material yang baik, sebab dia ada elemen kertas, elemen macam dawai ataupun brush dawai, di-combine kan, digabungkan menjadi aftermarket jenis yang ni, dan harganya lah, memanglah kalau kita pakai yang biasa, yang original standard yang biasa, mungkin dalam 780 harga, yang ni dia akan mencecah sekali ganda lagi lah, mungkin 100 ke 150 ke 200 ringgit. Cuma kita boleh bersihkan dia. Dia ada chemical untuk bersihkan dia, dan dia boleh diguna kembali sampailah elemen tapisan dia tu rosak. Maknanya jangka hayat dia agak panjang lah. Mungkin 5 tahun boleh, kalau dijaga 5 tahun boleh sampai hayatnya. Okey. Baik. Ya, baik. Yang ketiga, tadi yang kedua, elemen kertas, lipatan kertas yang kedua. Yang ketiga adalah, jenis ketiga adalah jenis mandi minyak ataupun oil bath. Mandi minyak ni. Dia lebih kurang dekat jenis yang wet ataupun lapisan minyak tadi yang pertama, dan yang ketiga ni, penapis jenis ni dapat memberikan suatu sistem penapisan yang sangat memuaskan lah. Operasinya berjalan pada dua peringkat. Pada peringkat pertama, udara masuk secara berpusar. Udara yang masuk melalui penapisan tu tadi berpusar dan menyebabkan habuk-habuk yang ada, abu-abu yang ada bersamanya akan melekat pada permukaan minyak yang bertakung. Pada peringkat kedua pula, sebahagian dari minyak akan naik dibawa oleh udara. Bersama-sama udara, minyak akan
naik melalui udara dan melekat pada elemen pusaran wayar ataupun steel mesh wire element. Di sini segala kotoran yang melekat pada minyak akan melekat pada wire. Yang mula-mula dia akan melekat pada minyak, ditakungkan minyak, dan kemudian udara yang lebihan tadi akan pergi kepada melekat pula pada elemen wire. Elemen wire. Ini binaan ni biasanya oil bath ni, mandi minyak ni pun digunakan oleh kenderaan-kenderaan yang era 70-an, era lama, dan zaman sekarang masih ada lagi yang menggunakannya, iaitu enjin diesel. Enjin diesel contohnya seperti enjin genset, enjin kenderaan diesel, enjin backhoe mungkin. Jadi enjin-enjin yang heavy duty biasanya dia akan menggunakan jenis yang mandi minyak ataupun wet tadi, oil wet, basahan minyak ataupun mandi minyak. Jadi yang ni lebih banyak lagi minyak digunakan daripada yang pertama tadi. Hanya kita selaputkan minyak pada sistem elemen dia, dan yang ni dia ada takungan minyak supaya habuk-habuk yang halus melekat pada minyak tadi. Okey. Jadi next slide saya akan tunjukkan okey. Saya akan tunjukkan sambungkan dia punya penerangan ya. Baik. Okey, baik. Kita ke slide seterusnya, iaitu masih lagi jenis oil bath, okey, mandi minyak. Penapis jenis ini dibentuk supaya ia dapat menapis segala kekotoran daripada masuk ke dalam ruang pembakaran, dan di samping itu dapat mengelakkan kekotoran memasuki karburator dan ruang pelampung ataupun masuk ruang pembakaran float chamber. Servis perlu dilakukan pada penapis jenis ini. Ini pun boleh diservis, penapis ini boleh diservis ataupun boleh dicuci. Jangka masa bergantung pada keadaan penggunaannya. Jenis yang digunakan pada kenderaan kecil biasanya dicuci pada setiap 5,000 km perjalanan. Penapis dicuci dengan menggunakan petrol atau kemikal yang sesuai. Apabila hendak mengisi semula minyak ke dalam takungan, hendaklah diisi dengan minyak enjin yang bersih. Minyak enjin yang bersih, dan hendaklah pastikan minyak berada pada paras yang betul. Okey. Jadi dia ada takungan minyak dia yang saya ceritakan pada slide yang sebelum tadi. Takungan minyak tadi untuk memerangkap habuk. Dia digunakan minyak enjin sebagai ejen perangkap habuk itu, dan habuk-habuk ataupun benasing akan melekat pada minyak enjin tadi pada takungan yang telah disediakan. Jadi dalam takungan tu dia kena isi jangan lebih dan jangan kurang. Maknanya dia ada takat ataupun dia punya takat yang dibenarkan kita isi minyak enjin pada takung tadilah, dalam takung tu. Jadi kalau isi lebih, mungkin akan minyak tu akan meleleh keluar dan sebagainya lah. Jadi kotor lah. Jadi dia ikut dia punya kapasiti dia. Kita isi mengikut dia punya kadar ataupun dia punya ketetapan yang telah ditetapkan pada sistem tu. Dia ada dalam kat takung tu dia akan tulis. Dia akan buat satu macam reminder kat takung tu, level minyak dia setakat yang dibenarkan sahaja. Okey. Mungkin pelajar-pelajar tak nampak lagi. Kalau nanti masa amali, pelajar boleh nampak lah dia punya perbezaan ataupun takung-takung yang reminder dia tu, dekat mana takat minyak dia. Okey. Jadi kita akan next slide saya akan tunjukkan dia punya bentuk reka bentuk dia supaya lebih nampak lagi lah. Baik. Okey, ini masih lagi oil bath punya bentuk dia. Okey, kita tengok pada slide ni. Okey, ini adalah karburator ataupun sistem ke ruang pembakaran.
Udara akan masuk melalui liang yang disediakan. Liang ni dia akan masuk ikut liang ni dan akan melalui ataupun minyak, oil level. Dia ada oil level dia sini. Minyak ni akan dikelilingi oleh minyak lah. Bahagian bawah ni dikelilingi oleh minyak, dan udara yang masuk tadi masuk habuk-habuk akan melekat pada minyak. Okey. Mudah sistem dia. Habuk akan melekat pada minyak, dan apabila dalam pecutan tinggi, kemungkinan minyak tadi bersama dengan udara akan naik ke atas. Kita tengok pada bintik-bintik ni, dia akan naik ke atas, tetapi di atas ni dia ada sediakan satu jaring ataupun wire mesh yang berminyak juga, dan habuk dan minyak tu akan lekat kembali pada wire mesh, dan pada kelajuan rendah balik, kelajuan rendah, minyak tadi akan turun balik ke bawah, ke takung balik. Jadi ini adalah perangkap atas. Ini perangkap bahagian bawah. Jadi kalau kita nampak macam itulah dia punya sistem dia. Perangkap bahagian bawah dan perangkap bahagian atas. Bila udara masuk bersama habuk-habuk ataupun benda asing melekat pada minyak bawah. Pada kelajuan tinggi, udara laju. Udara dalam kelajuan yang tinggi masuk dan bersama minyak-minyak akan naik. Minyak pada takung tadi akan naik ke atas dan melekat pada sistem wire mesh tadi. Benda asing pun lekat pada wire mesh, dan udara yang bersih saja yang akan masuk ke ruang pembakaran. Itu dia punya tu. Next slide saya akan tunjukkan ada satu lagi gambar. Jadi macam itulah dia punya kendaliannya, fungsi dia. Okey, baik. Harap-harap pelajar boleh nampak lah. Okey. Sebab ini adalah jenis-jenis yang digunakan oleh kenderaan diesel lah. Kenderaan diesel, kenderaan karburetor yang model lama, dan kenderaan-kenderaan perdagangan, kenderaan berat pun masih lagi menggunakan jenis mandi minyak ataupun oil bath. Okey. Okey, baik. Lebih kurang tadi juga. Okey. Jadi gambaran dia apabila di sini kita nampak yang warna hitam ni adalah takungan minyak dia. Okey, level takungan minyak ni, takungan minyak adalah setakat ini saja. Dia ada level dia, takungan minyak. Minyak enjin yang ditakung. Jadi kita tak boleh letakkan minyak tu lebih pada paras ni. Ataupun tinggi ni tak boleh. Dia mungkin akan menyebabkan semburan bersama udara akan naik ke atas, masuk dalam ruang pembakaran. Okey. Jadi enjin akan berkasap lah apabila minyak enjin terbakar bersama dengan bahan bakar ataupun petrol ataupun sebagainya, diesel. Jadi dia akan melalui kawasan atas cover ni, penutup ataupun cover atas. Dia ada ruang pada bahagian atas tu, dan dia akan masuk melalui liang-liang ni, dan ini adalah kelihatan rentas lah. Okey. Macam tadi juga dia akan melekat pada habuk-habuk akan melekat pada minyak oil reservoir ni, minyak, dan udara bersih saja yang akan melalui masuk ke dalam karburetor ataupun injektor diesel, sistem diesel, macam-macam lah. Kalau yang karburetor model lama, model 70-an memang dia ada. Okey. Dan sistem enjin diesel pun masih lagi ada yang pakai jenis menggunakan jenis oil bath ataupun mandi minyak ni. Okey. Jadi pelajar-pelajar mungkin dah nampak sikit sebanyak penerangan daripada saya yang mengenai dengan oil bath. Sebab ini agak rumit sikit lah berbanding dengan yang elemen kertas. Tadi dia mudah. Elemen kertas tu dia tak ada minyak. Dia just kertas yang bersih, berwarna putih ataupun biru. Apabila berhabuk dia akan jadi hitam, kehitaman, dan kadar petapisan dia jadi kurang. Dia jadi blok. Apabila dah rosak lama-lama dia blok. Jadi yang model ni memang perlu selalu dicuci lah. Lalu dicuci, dan dia ada jaga masa dia lah. Dalam 5,000 km perjalanan perlu cuci. Okey. Baik, okey. Dalam yang terakhir yang jenis keempat, iaitu jenis empar ataupun centrifugal type. Jenis empar Jenis empar dia, kalau kita masuk dengan empar tu adalah mungkin dia akan
macam berpusing lah, empal. Dia akan berpusing sebab dia ada bilah-bilah. Bilah-bilah. Jadi penapis jenis ini menapis udara dengan baik, udara yang masuk secara berpusar. Nampak dia berpusar, masuk secara berpusar. Apabila dia masuk berpusar kerana ada vent ataupun bilah-bilah di sekeliling housing penapis udara tadi, habuk-habuk dan pusaran tadi menyebabkan habuk-habuk melalui lubang-lubang yang dibuat pada perumahan atau pada housing, habuk-habuk melalui housing secara balingan. Secara kuasa balingan ataupun empal lah, balingan. Kuasa balingan ni adalah empal lah. Secara kuasa balingan. Maknanya dia masuk secara berpusing udara tadi dan dibaling ataupun empal ke seluruh penapisannya. Penapis yang dilakukan adalah melalui udara yang masuk secara berpusar. Berpusar. Kemasukan udara yang berpusar ini akan membawa segala habuk-habuk bersama. Bila berpusar tadi, dia akan bawa habuk ke bahagian penapisan dan maknanya tidak masuk ke dalam ruang pembakaran lah. Jadi ini adalah jenis yang jarang digunakan lah. Jarang digunakan. Biasanya pada jenis mesin yang memerlukan tapisan, dia guna jenis ini, mesin ataupun jenis pada kilang-kilang lah, di kilang-kilang yang perlu pada tapisan yang jenis yang menggunakan jenis empal. Kenderaan biasa, kenderaan tak ada guna kenderaan penumpang tidak menggunakan, tak ada lagi yang jenis menggunakan jenis empal. Baik, slide seterusnya saya akan terangkan lebih lanjut lagi. Okey, jenis empal tadi kita sambung lagi seterusnya. Tetapi habuk-habuk ini akan tercampak keluar apabila ia terkena lubang-lubang atau lurah-lurah yang dibuat pada bahagian atas perumah ataupun housing. Kuasa balingan yang terhasil dari pusaran udara yang masuk tadi yang sebenarnya yang menolak segala habuk-habuk tadi. Okey, maknanya kuasa udara yang masuk pada dia akan melalui bilah-bilah vent tadi yang berpusar, dia akan menjadikan ia mengempar keluar, menolak habuk-habuk tadi keluar. Udara itu boleh berpusar kerana reka bentuk, kerana reka bentuk perumahnya. Okey, kerana reka bentuk perumah dia, terutama sekali pada vent ataupun dia punya vent tu bersudut, ada sudut seperti bilah bersudut yang telah dibuat mengikut sudut yang tertentu lah. Jadi apabila sudut dia ibarat macam turbine lah, udara akan berpusar, ibarat macam turbine punya vent. Jadi kalau kita tengok dalam Google, dalam internet pun ada lah bentuk-bentuk macam ni. Kalau Jaja boleh Google tengok dengan lebih lanjut lagi lah. Okay. Penyelenggaraan dia, dari segi penyelenggaraan pada penapis jenis ini tidak rumit, hanya perlu pastikan bahawa intake vent tidak tersumbat. Itu je. Maknanya dia kena pastikan intake vent tadi tidak tersumbat. Jadi kita perlu check kalau intake vent tu okey, tak ada masalah, tak sumbat, maknanya dia masih berfungsi dengan baik dan boleh menolak habuk-habuk tadi keluar daripada sistem udara dia. Jadi habuk tu keluar, udara yang bersih saja yang berjaya masuk ke ruang penapisan, ruang penapisan ataupun ruang intake pembakaran ataupun combustion chamber lah. Baik, seterusnya nanti saya naik slide seterusnya, saya akan tunjukkan dia punya bentuk lah, gambar rajah atau bentuk yang biasa vent, kaedah yang bentuk vent tadi. Baik. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah jenis empal tadi, centrifugal type tadi, okey, dia adalah bentuknya adalah bulat, jadi udara akan masuk melalui ni dan melalui pada vent. Vent tadi berpusar-pusar, dia akan mengempar keluar. Dalam ni dia ada bilah-bilah vent dalam ni, dia akan empar keluar. Okey, dalam gambar yang bawah ni kita nampak sikit ni. Okey. Jadi untuk mendapatkan clean air tadi, udara yang masuk ni dia masuk daripada belakang ni, dia ada macam lubang masukkan dia, okey, dan melalui vent ataupun bilah-bilah ni, dia akan lalu bilah ni
dan dia akan berpusing-pusing, berpusar-pusar. Udara itu akan berpusar-pusar kan? Dan habuk-habuk akan mengempar ke tepi, ke bahagian tepi. Dia ada bahagian dia yang untuk memisahkan habuk dengan udara yang bersih, dan habuk tadi akan mengempar keluar ke bahagian tepi, dan dia ada bahagian yang untuk drain lah. Drain, ada drain dia, keluarkan habuk-habuk tadi ke bahagian bawah, dan yang bersih, udara bersih tadi akan keluar ke sistem lah. Mungkin kepada mesin ataupun enjin ke. Jenis ni memang jarang kita jumpa jenis ni. Jadi udara yang bersih, nak dapat udara bersih, dia akan mengemparkan keluar benda asing lah. Dia emparkan. Jadi udara yang masuk secara berpusar tadi diempar keluar dengan sendirinya, kerana ada bilah-bilah vein dalam sistem jenis empar tadi. Okey, jadi agak pelik sikit lah kalau kita tengok, sebab kenderaan biasa tak gunakan. Cuma ini adalah pengetahuan lah. Jadi pelajar-pelajar dapatlah sedikit pengetahuan yang jenis-jenis yang lain biasa digunakan kepada industri lah. Di industri berat, mungkin pada mesin, jenis mesin yang memerlukan mesin hidrolik ataupun mesin pneumatik lah. Mesin pneumatik yang memerlukan udara yang bersih. Pneumatik yang memerlukan udara bersih, jadi dia biasanya menggunakan jenis centrifugal type ataupun jenis empar lah. Mungkin memang ramai yang tak pernah lihat ni. Pelajar-pelajar ramai yang tak pernah lihat yang jenis-jenis macam ni lah. Okey, mungkin pada nanti kalau lawatan ke, contoh ke kilang ke, tak kisahlah kilang sawit ke, kilang apa, kilang-kilang, mungkin dia ada jenis pakai jenis yang empar, yang jenis empar. Mungkin pada sistem untuk mesin dia bersihkan udara masuk pada mesin. Jadi pelajar-pelajar mungkin akan mengetahuilah kalau ada buat lawatan ke tempat-tempat macam kilang-kilang besar lah. Okey. Jadi untuk lebih lanjut, pelajar boleh Google lah, Google dalam internet, boleh cari dalam Google internet, Google macam-macam jenis ada. Bentuk banyak je bentuk, tapi biasa 4 jenis ni lah. 4 jenis, oil wet, elemen kertas, mandian minyak, oil bath, dan jenis empar. Okey, ada 4 jenis ni lah. Jadi harap pelajar-pelajar akan ni lah. Okey, next slide saya akan tunjukkan maknanya kesimpulan lah, untuk kita buat kesimpulan mengenai dengan sistem ataupun penapisan ataupun filter lah, ataupun penapis udara yang digunakan. Baik. Okey, jadi pada penghujung slide ni saya akan kita buat kesimpulan lah, kita sama-sama lah. Kita akan sama-sama buat kesimpulan bahawa penapisan minyak ni adalah jika penapisan udara, kita tengok penapis udara tidak ditukar, penapis udara tersumbat, okey, rintangan terhadap pengaliran udara bertambah. Okey, jadi rintangan aliran bertambah. Okey, prestasi enjin menurun, kadar penggunaan bahan api meningkat. Okey, ini yang penting ni. Ini yang banyakkan kita, kalau kita tak ambil pengetahuan, di sini kita akan menjadikan jangka hayat dan penggunaan bahan api kita meningkat, jangka hayat pendek. Jadi enjin, next enjin menjadi semput lah, enjin semput. Jadi hilang kuasa enjin hilang kuasa, dan kenderaan tidak boleh mencapai kelajuan maksima. Okey. Jadi kalau kenderaan yang menggunakan ataupun kenderaan-kenderaan contoh macam perlombaan lah, kenderaan perlombaan, dia memang kena selalu tukar ataupun cek sistem penapis udara dia ataupun air cleaner ataupun air filter. Memang kena selalu cek, sebab dia memerlukan maksimum torque, kelajuan yang tinggi. Jika penapis udara tak ditukar, maknanya udara yang masuk menghadapi rintangan pengaliran udara yang tambah. Jadi rintangan bertambah, prestasi enjin menurun.
prestasi enjin menurun, kadar penggunaan bahan api meningkat, enjin semput. Jadi perlulah diganti. Jadi kalau pelajar-pelajar dah bekerja sebagai mekanik ataupun di tempat latihan industri, jadi pelajar dah tahu benda ni adalah penting di samping sisi-sisi lain. Contoh sistem brake pun penting, brake pun sangat penting. Mana kalau tak jaga sistem brake, boleh melibatkan kemalangan. Cuma kalau yang air cleaner ni tak adalah melibatkan kemalangan kalau kita dari segi logiknya. Cuma dari segi asasnya dia akan melibatkan keuangan. Jadi kita akan menambahkan keuangan kita untuk membayar ataupun membaiki ataupun menggunakan penggunaan bahan api yang meningkat. Jadi kita kena tambahkan duit kita. Jadi kita kena cek ataupun selalu cek dalam 10,000 kilometer. 10,000 kilometer kita cek dan bersihkan. Dan pada 40,000 kilometer ataupun sebelum, kalau filter tu dah nampak macam kotor sangat ataupun tidak sesuai digunakan, kita boleh recommendkan kepada customer ataupun kalau kereta kita sendiri pun kita boleh terus anggapkan dia adalah tidak cekap. Penapisannya sudah tidak cekap, kita perlu menukar. Jadi apabila kita tukar penapisan tu, dapatlah menghasilkan prestasi enjin yang baik. Jadi sebab bahan bakar akan membakar dengan oksigen yang cukup, apabila prestasi enjin akan meningkatlah. Prestasi enjin akan meningkat dan kereta kita akan berada dalam keadaan yang sedap sedia ataupun dalam keadaan condition yang bagus. Kondisi yang bagus untuk kita gunakan sama ada waktu pagi, waktu petang, waktu malam, tak kisahlah. Jadi penting juga bagi kita untuk membuat pemeriksaan. Kalau ikut di sini dia ada tulis contohlah setiap 20,000 kilometer 2 tahun pemeriksaan, setengah kenderaan dia 10,000 kilometer dia periksa, bergantung pada pengeluar. Okey, penggantiannya lebih kurang dalam 40,000 kilometer ataupun 24 batu miles ataupun 4 tahun perlu ganti air cleaner. Kecuali kita pakai yang jenis washable tu macam saya ada ceritakan tadi pada slide yang pertengahan tadi, jenis contoh macam aftermarket punya KNN yang jenis racing. Kadang-kadang ada yang customer yang suka yang menggunakan jenis racing capit, tetapi dia melibatkan duit lah, modal lah, kerana harganya agak mahal. Kalau yang harga biasa dalam 60 ke 70 ringgit satu filter untuk proton, kereta proton. Contoh kita ambil proton Persona, dia jenis petak biasa, petak yang persegi biasa. Bentuknya sama, tapi kalau yang kita pakai washable punya KNN ataupun brand-brand lain, banyak lagi brand-brand lah, jenis-jenis lain yang aftermarket yang dikatakan ialah untuk performance, dia adalah berharga sekitar 200 ke 300 ringgit. Jadi harganya agak mahal lah. Cuma kita boleh mencuci dia, washable. Kalau yang biasa, yang standard original 40,000 km lebih kurang, kita perlu tukar ganti. Mungkin harga dalam 70 hingga 80 ringgit. Okay? Jadi kalau yang washable, yang harga lebih kurang 250 ke 300 ringgit tu, boleh dibersihkan dan dipakai sehingga kita tengok dia performance dan bahan, ataupun kita kena lihat lah, kena tengok dia punya bentuk dia tu, bentuk dan wire lipatan gelung dia ada yang tapisan dia tu dah rosak, dan dah rosak dan tak sesuai diguna, barulah kita tukar. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, bergantung pada penjagaan.
Kalau yang jenis dia jaga selalu basuh, yang washable tu selalu basuh, dia boleh mencecah mungkin lebih pada 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun dan menghasilkan performance yang baik lah. Mungkin kecepatan dia lagi bagus daripada yang biasa. Performance dia lagi baik. Okey. Jadi ini saja, setakat ini sajalah untuk pembelajaran kita untuk penapis udara. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam satu Malaysia. Jaga jarak anda dan jaga kita. Jadi musim Covid ni harap-harap pelajar-pelajar menjaga jarak dan selalu memakai pelitup muka lah di kawasan-kawasan yang orang ramai. Jadi dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.